Okay, saya masuk balik carbohydrate. Okay, so for carbohydrate, if you look at here, okay, carbohydrate, we know that it is the source of energy. Okay, so it is the main substrate in cellular respiration. Okay, semalam saya ada bagi tahu in cellular respiration, what is the function of cellular respiration? It is to make ATP, to make energy. Okay, which organelle involved? It is mitochondria. Okay, mitochondria ni pasti chapter yang kedua. Chapter yang kedua awak akan belajar the properties of each organelle including mitochondria. So, glucose, okay, glucose adalah salah satu daripada carbohydrate which is the main substrate to make energy. Okay, so the second one is carbohydrate is also act as energy storage. Okay, dalam animal and it is stored in the form of glycogen. For example, kat mana? Dekat in liver and also in muscle cells. Semalam kawan awak ada jawab. Okay, and then in plant cell, okay, in plant, energy in plant is stored in the form of starch. For example, potato, sweet potato, potato lah kan biasanya yang mana it consists of starch which store energy. And also carbohydrate also act as the structural components in plant cell wall, which is that we know it is cellulose. Okay. Alright, so there are three types of carbohydrate. First one is monosaccharide, second one is disaccharide, and then third one is polysaccharide. Senang je sebenarnya ni awak dah ni kita recall balik. First one is monosaccharide. Mono maksudnya satu. Mana pen saya ni? Mono maksudnya satu. Okay. So it is the simplest sugar. Why it is called simplest? Because it cannot be broken down anymore. It cannot be broken down into any form anymore. So because it is the simplest sugar, it is the monomer. Okay, so the types of monosaccharide, ada beberapa lah yang kita boleh categorizekan dia. The first one is based on the number of carbon atom. Okay, if it is 3 carbon, it is called triose. If it is 5 carbon, it is called pentose. While if it is 6 carbon sugar, it is called hexose. Macam saya sebut tadi semalam, O's kat belakang ni refer to sugar. Okay, contohnya adalah glucose. So O's kat belakang glucose tu refer kepada sugar. Hexose meaning that 6 carbon sugar. Pentose 5 carbon sugar. Okay, another way to group monosaccharide or to group the sugar is based on the location of carbonyl group. Ni siapa tu carbonyl group? Carbonyl group is the C double bond O. Itu adalah carbonyl group. Okay, kalau awak tengok kat sini ada dua jenis. First one is aldose, the second one is ketose. Okay, for the aldose, ingat je dia adalah kat akhir, aldose. akhir. And then ketose ni adalah in the middle. It is not necessary at the middle. It could be second last or it could be third last as long as it is not at the end. So it is ketose. Ingat je. Okay, and then all monosaccharides are reducing sugar. Why it is called reducing sugar? Ada dalam nota awak, kalau awak refer. It means that any sugar that has free carbonyl group at the end. Okay, dia bukanlah free carbonyl group at the end, meaning that it has free carbonyl group which is not attached to any other groups. So kalau tengok kat sini C double bond O, dia tak attached to any other functional group. Sama juga dengan kat sini. So they are all reducing sugar. Kalau kita buat test, buat Benedict test, kalau ingat lagi, kalau dalam SPM hari dulu awak pernah buat Benedict test yang mana dia akan turn blue into red. So kalau Benedict test tu dia akan menukarkan blue color. Kalau awak tambah sugar, dia akan change into red color. Kalau it is not reducing sugar, it is not change into blue. It will remain as blue color. Okay, and then how to draw glucose structure. Okay, ni sangat penting ya, awak kena fokus betul-betul how to draw glucose structure. Ini memang masuk kat dalam syllabus awak. You have to be able to draw glucose actually. Okay, awak kena tahu macam mana. Okay, so glucose is 6 carbon sugar, and sugar dia ada dalam dua bentuk. Yang pertama adalah kat tengah ni adalah skeletal ataupun skeleton. Okay, and then yang kedua adalah dalam bentuk ring yang awak tak nampak ni,
kiri kanan warna hijau ni is ring. Bentuk ring. Okay, which one is the preferred one? It is ring. If it is in aqueous solution, maksudnya dalam liquid, ring structure is preferable because ring structure is more stable compared to skeletal. Okay, macam mana from skeletal forming ring? Macam mana dia boleh bertukar menjadi ring? Okay, so kalau tengok kat sini, dia bentuk skeletal dia adalah pada carbon number, ni second last kat sini, dia akan combine, dia akan attach to the O here. Okay, so awak boleh nampak kat sini carbon, this is carbon number 1, this is carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5 and carbon number 6. Kalau nampak carbon number 6 ni di mana kat dalam ring structure, dia kat atas ni. Nampak tak? Dia kat atas ni. Ni adalah carbon number 6. Okay, so kita tengok pada ring structure, macam mana awak nak draw. Okay, kita tengok dulu yang dah siap ni. Okay, first awak kena identify which one is the first carbon. Okay, awak dah belajar kan macam mana nak buat apa ni? Ring form kan. Awak kena buat dalam bentuk ring ni. So awak tak perlu pun dalam ring ni, C ni tak perlu awak tulis. It is the general knowledge that in ring the C is silent. Awak tak perlu tulis pun. Okay, tapi kita tahu it is carbon lah kat situ. Okay, pertama sekali caranya adalah, okay, you have to draw the carbon ring. Okay, so sekarang ni kalau awak tengok, mula-mula awak nak lukis adalah awak kena start dengan O. Okay, O kat sini. Okay, and then awak lukiskan dia berbentuk hexagon. Because it is hexose. Hexose dah ada 6 carbon dan bentuknya adalah hexagon. Okay, then apa kita kena buat lepas tu? You have to number the carbon. Tengok nombor 2 yang saya buat tu. First adalah you have to draw the carbon ring. Okay, kita dah buat. Second one is you have to draw the carbon number. Okay, so this is the first. Kita buat tepi ni. First, second, third, fourth, fifth here. Kat mana lagi satu? Kat atas. Ini adalah carbon number 6. Okay, and then cara yang ketiga adalah the position of the hydroxyl group, OH. OH is the hydroxyl group. Okay, macam saya bagi tahu semalam adalah position of OH ni dia berbeza, alpha glucose and beta glucose. If it is alpha glucose, it is U-dudu. Dengar tak suara saya? Takut saya cakap seorang. Dengar. Okay. Dengar. It is U-dudu. What is U represent? Miss, kata balik ke? Balik. Thank you. Awak remind. Di-dudu. This one is U-dudu. Senang je nak ingat lepas ni awak lukis. Okay, so pada carbon number 1, ini saya nak buat sebagai alpha glucose. Okay, so kat mana hydroxyl group? Kat bawah. Okay, carbon number 2 kat mana? Kat atas. Kat bawah juga. Kat bawah. Carbon number 3? Atas. Atas. Carbon number 4? Bawah. Okay. Carbon number 5? Atas, okay. Dia basically kalau kat atas ni kita consider sebenarnya dia tak ada. Kita nak consider dia tak ada. Okay, lepas tu carbon number 6? Ada ke? Oh, tak ada. Yang ni tak ada. So carbon number 5, kita skip carbon number 5 dan terus carbon number 6 adalah OH. Awak terus dia buat. Okay, and then what is the last? Complete with H. Awak tengok yang mana yang lompong-lompong ni, which is kita tengok any available space, we fill in them with hydrogen. Hydrogen. Okay. Mudah je. Okay, pertama sekali awak kena buat ring bentuk dia, bentuk ring carbon, and then second one you number the carbon, third one is you position of the OH. Position ni based on didudu or ududu. And then the fourth one is you complete with the H. Okay, saya nak you guys buat beta glucose. Beta glucose, saya akan panggil seorang untuk buat.
Okay, buat sekarang. Madam, Yes. the position of hydroxide at the number 4 is the balik one. Number 4. Yeah, the position of hydroxide, the HO. HO. Which one? The alpha glucose. Oh, I see. Number 4 here. So it should be OH, is it? Oh, okay. Macam ni. Alright, thank you for mentioning. Okay, paling penting sebenarnya, kelas tengok ni Okay, ini sebenarnya awak kena make sure that the bond here attached to the oxygen, not hydrogen. It doesn't matter the position of the hydrogen, either to the left or to the right, as long as the bond is attached to the oxygen. Macam kalau nampak kat sini, kalau OH, carbon attached to the oxygen. Kalau OH, carbon to the oxygen. Sama je semua tu. Okay. So ini paling penting lah awak kena mention. Okay, thank you. Okay. Ya? Tak clear lah awak cakap. Kuat sikit ataupun awak rapat sikit mic. Baik pun tak apa. Okay, so saya nak panggil seorang. I want Nurul Fakihah. Yes, madam. Okay, open your camera. Wait. Open your camera and show me your drawing. Nampak tak? Ke kanan sikit drawing awak. Ke bawah. Cuba ke atas sikit. Okay. Sekejap ya, saya kena tukar style. Change. Okay, cuba. Alamak. Salah pula. Kejap. Okay, tunjuk balik. Okay, awak punya hydrogen. Awak punya hydrogen complete tak tu? Awak punya hydrogen saya nampak. Macam tak nampak je. Hydrogen. Hydrogen awak tak complete. Complete ke hydrogen awak? Okay. Okay, thank you. Okay, semua dapat Macam mana nak lukis beta glucose? Okay, pertama sekali start with oxygen and then carbon skeletal and then you have to number. You have to number the carbon. This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5 and carbon number 6 kat atas. Okay, and then the third one is you have to draw hydroxyl group. Okay, based on macam mana awak nak tahu atas ke bawah? Ni je, ududu or didudu. Since beta glucose is ududu, so it is up, down, up, down, betul tak? And then carbon number 5 is up. Okay, so carbon number 5 ni kita fill in dengan hydrogen. This one is hydrogen, oxygen. Make sure the carbon is attached to the oxygen, not hydrogen. Not even the space between oxygen and hydrogen. Memang dalam exam ramai hilang markah. Hari tu kita orang marking. Saya bagi marking memang ramai sangat hilang markah disebabkan benda ni lah. Sebab you tak exactly bond carbon to the oxygen. Okay, next ada the properties of monosaccharide. Properties of monosaccharide all are sweet tasting, sangat sedap kan?
Memang favorite lah kita. So, kita suka benda manis-manis ni. Okay, sweet tasting, soluble in water, can be crystallized. Boleh buat candy macam ni. Okay, itulah karakteristik monosaccharide, can be crystallized. And all are reducing sugar. Macam ni nak test, kita akan buat Benedict test. Okay, effect dia kita akan nampak. The solution will turn into red precipitate, brick red precipitate. So it indicates that the sugar is reducing sugar. Okay, next adalah disaccharide. Okay, disaccharide ni mudah je. Di represent 2. So it consists of 2 monomer which are monosaccharides plus monosaccharide. And then both of them bila dia join by condensation. Condensation meaning that the removal of water. Ingat je. Condensation meaning that the removal of water. So the process of making disaccharide from monosaccharide and monosaccharide will remove water. So we will get disaccharide. Okay, so nak belajar dulu disaccharide ni. Kalau kita nak breakdown pun akan guna water juga. Kalau condensation tadi kita remove water, hydrolysis kita akan add water. Dia berbeza lah. Kita undo balik proses dia. Okay, proses dia adalah hydrolysis. Lysis meaning lyse. Lyse meaning kita akan split. Okay, disaccharide tu kita akan split become monomer and monomer. Okay, how to split is by adding water. Hydro here represent water. Okay, so there are 3 types of disaccharide. Maltose, sucrose and lactose. Semua orang dah belajar dah. Pernah belajar. Okay, what are the monomers of maltose class? Recall balik. Apa monomer maltose? Glucose. Yeah, good. Glucose and glucose. Okay, tapi kita akan tambah sikit. Kat sini adalah alpha glucose. Alpha glucose. Okay. Kenapa kita fokus on alpha? Sebab awak kena tahu how to draw maltose. So how to draw maltose is awak kena tahu glucose tu alpha or beta. So awak kena tahu it is alpha. Ni je lah drawing untuk maltose yang awak kena tahu. Okay, sucrose apa monomer dia? Glucose, fructose. Glucose and fructose. Okay, lactose? Glucose, galactose. Glucose and galactose. Okay, senang je. Okay, kalau maltose ni contoh sugarnya adalah malt sugar. Kat mana awak boleh jumpa dalam Milo awak. In your Milo, awak boleh nampak sebenarnya. Awak boleh baca ingredient dia ataupun daripada dia punya packaging dia ada tulis malt sugar. So malt sugar tu adalah maltose. It consists of glucose and glucose. Okay, sucrose ni adalah biasa yang kat rumah ni yang awak bancuh air tu sebenarnya adalah sucrose. Okay, dia adalah sucrose. Nama lain bagi sucrose adalah table sugar. Kat mana boleh jumpa sucrose ni juga adalah daripada tebu. Tebu bahasa Inggeris apa Kan? Sugarcane. Sugarcane, betul. Sugarcane, tebu. Ni ingat ya, ini tebu bukan lemang ya. Kok lah you guys confused lepas raya kan. So ini adalah tebu bukan lemang. So this one is sucrose. Okay, sangat manis kan? Dia sangat manis. And then lactose. Okay, lactose ni kat mana boleh dapat? In mammalian milk. Okay, dalam susu. Susu lembu ke ataupun breast milk ke ada lactose. Okay. Next adalah the formation of maltose. Okay, mudah je untuk formation of maltose ni. Remember the monomer is alpha glucose. And then this one is alpha glucose. Okay, next is you have to state. Okay, cuba alpha glucose. OH dia kat mana? Atas ke bawah? Bawah. Dekat bawah. Yes, bawah down kan. And then this one is hydrogen. Ini pun kat bawah. Okay, then kita dah dapat 2 alpha glucose. So how to show? Remember ya, condensation maksud dia adalah removal of water. Tadi saya sebut removal of water. Removal of water adalah H2O. So 2 hydrogen and 1 oxygen. So awak ambil 2 hydrogen daripada bawah ni and oxygen pun 1 kita remove. So macam mana nak ambil? So kita akan circle H here, tak kisah awak nak ambil H dan OH, which part doesn't matter as long as it is 2 hydrogen and 1 oxygen. So saya circle macam ni and you show arrow keluar, meaning that the removal of water. So tuliskan kat sini H
H2O. Ingat ya, saya pernah sebut semalam, arrow represent process. So arrow here represent the removal of water. So apa dia punya drawing seterusnya adalah awak kena joinkan the O here with bond here. So macam mana lukisan dia? Okay, so saya tak completekan drawing tapi awak kena completekan supposedly nanti dalam soalan awak kena buat. Okay, so inilah dia. Nampak tak? Ini adalah after removal of water. Okay, then we have to mention here the linkage. Okay, nama linkage dia adalah glycosidic linkage. Tapi awak kena tengok carbon pada number berapa ni? This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. And this one is carbon number 1. 1. Okay, this is carbon number 2, 3 and 4. So you have to mention that it is 1,4 glycosidic linkage. Ni bukan ke 4 and 1, tak ada. Okay, 4 dengan 1 ni awak kena recall yang bila nak tulis ni you have to start with first yang pertama, yang paling depan sekali iaitu 1 lah. So 1 dengan 4. So tak ada isu kat sini, sepatutnya awak dah tahu. Okay, and then the last adalah condensation. Dah. Drawing ni berapa markah dalam exam? 3. 3 atau 4, biasanya 3. Pada mana markah dia adalah pertama is the structure of the alpha glucose and maltose tu betul, tu adalah 1 markah. 1 markah lagi adalah you show the removal of water, that is another mark. The third one is you show the condensation here and you can mention the glycosidic linkage here. Awak boleh mention kat mana glycosidic linkage dengan betul, so that is another mark. So in total 3 markah. Itulah dia, walaupun 3 nampak je sikit tapi lukisannya macam ni, tapi itulah dia punya rule. Okay, for the breakdown of maltose, yang ni adalah homework untuk awak. Saya nak minta awak lukis dan kena hantar dekat saya pada hari ini. Okay, so awak kena tunjuk breakdown of maltose before and after. Ingat ya, formation and breakdown you have to show before and after. Itulah dia, sebab kadang-kadang awak tunjuk je maltose dah siap. Awak tunjuk je alpha glucose dah siap, tak boleh. Awak kena tunjuk before and after. And then the properties of disaccharide, sama je, sweet tasting, soluble in water, can be crystallized as well. And semuanya adalah reducing sugar except sucrose. Ingat ya, sucrose iaitu table sugar or sugar cane is not a reducing sugar. Why? Because, ingat ya, kenapa dipanggil reducing sugar? Because of the free carbonyl group tu tak ada. Ingat ya, kalau dia adalah reducing sugar, maksudnya ada free carbonyl group. Tapi kalau it is not a reducing sugar, it doesn't have free carbonyl group. Ingat balik, carbonyl group tu yang tadi ni, C double bond O. Kalau dia adalah free, so dia adalah reducing sugar. If it is not free carbonyl group, it is not a reducing sugar. Okay, next adalah test. Okay, main body substrate for cellular respiration is Glucose. Monomer of maltose. Alpha glucose. Alpha glucose and alpha glucose. Ni kalau buat satu je tak ada masalah. Ni saya saja mentionkan betul-betul. Okay, why sucrose is not a reducing sugar? Tadi saya dah sebut dah. Kenapa? Because It has no free carbonyl group. has no free Carbonyl carbonyl group. Okay, and then 6 carbon sugar is also called Hexose. Okay, so identify. Ni mana? Dalam kategori maltose, sucrose dan lactose. Ni? Milk. Lactose. Table sugar. Sucrose. Sucrose. Okay, ini Milo. Maltose. Okay, tengok struktur kat atas ni. Struktur kat atas ni dia tak boleh dapat 3. Kenapa? Bukan 3. Tak boleh dapat markah pun.
Sebab ini bukan proses. So proses 3 ini adalah structure. Dia tak boleh dapat full mark pun. Kenapa? Cari apa silap tu. Dan The ini selalu number. Didn't put the number. didn't put the number, tak ada masalah. Didn't put the number is actually rule untuk kita draw. Tapi dalam marking dia tak cari. Cuba tengok dia adalah Carbon incomplete. number Kalau 5. dia tak sambung dengan O tu. Carbon Which number 5 one? tak ada hydrogen. Carbon number, apa yang problem? Carbon number Number 5. 5. 5. 5. Yes, carbon number 5. What's wrong with carbon number 5 here? Tak ada H. Tak ada hydrogen. Yes, hydrogen. Inilah dia. Most of you hilang markah kat sini. Cuba tengok balik drawing awak. Ada tak hydrogen tu? Selalunya awak complete je yang lain. Tapi kat sini awak lost. Memang hilang markah. As easy as that. Silly mistake awak hilang markah. So make sure. Check balik. Okay, the third one is polysaccharide. Okay, polysaccharide ni mudah je. Poly meaning that it is a polymer. If it is polymer, kita tahu dia adalah repeating unit of monomer. Okay, ingat ya, dia adalah polymer, maksudnya repeating unit of monomer. So the monomer here is the monosaccharide. Okay, monosaccharide tadilah yang kita belajar awal tu. Okay, and then it is connected by glycosidic linkage. Okay, sama jugalah dengan yang tadi tu, dengan disaccharide. Ada juga glycosidic linkage. Ni memang spesifik ya. Glycosidic ni represent sugar punya linkage. Nama orang lain tak boleh ambil. Grup lain tak boleh ambil. Glycosidic ni spesifik untuk glucose sahaja, untuk sugar. Okay, it is a large molecule. Okay, polysaccharide sebab the repeating unit of monomer, it is polymer and large molecule. They are insoluble in water except glycogen. So glycogen in our liver is soluble. Of course, it should be soluble in water because kenapa? Sebab nanti dia akan travel kat dalam blood kita untuk to be broken down into glucose. So kalau dia tak soluble in water, susahlah dia nak react in our blood. Okay, and then all are easily hydrolyzed except cellulose. Kenapa cellulose sukar untuk breakdown? Because of, nanti kita tengok. Cellulose ada extra bond. It is not only glycosidic linkage, dia ada extra bond. Ada extra bond, nanti kita tengok apa extra bond yang menyebabkan cellulose is a hard and rigid structure for the cell wall. Okay, kita tengok yang pertama adalah starch. Okay, starch ni kalau recall balik tadi potato, ingat je. Macam mana nak ingat ni? Sama ingat contoh je. Starch, potato ataupun kat dalam rice kita. Even rice kita pun ada starch. Okay, starch ada dua. Apa ni? Starch pula. Ini amylopectin. Amylopectin and amylose. Okay, ada dua jenis. Amylose and amylopectin. Beza dia adalah amylose ni, it is kita nak kata dia adalah, it is unbranched. Unbranched ataupun kita nak kata adalah linear. Linear, dia macam straight line. It is not straight line tapi macam satu benang yang straight je. Itu adalah amylose. And then amylopectin. Amylopectin beza dia pula dia ada branch. Dia ada branch. Okay, branch dia adalah kat sini awak boleh nampak. Nanti kita compare pula dengan structure yang lain. Awak akan confuse pula kat situ. Ingat ya, dia ada branch kat sini dan branch dia adalah 1,6 glycosidic linkage. And then dia ada lagi linkage kat sini 1,4 glycosidic linkage. So dia ada extra linkage for amylopectin. Tapi kalau amylose dia hanya kat sini sahaja. 1,4 glycosidic linkage. Okay, so what is the monomer of starch? Cuba tengok dalam diagram tu. Alpha or beta glucose? Alpha. Alpha glucose. It is major storage in animal or plant? Plants. Plant. Type of bond, saya dah mention dah. Ada dua jenis, 1,4 glycosidic linkage or 1,6. Dia sebenarnya alpha kat sini. Okay, alpha glycosidic, alpha 1,6 or alpha 1,4. Okay, next adalah glycogen. Monomer of glycogen is? Alpha glucose. Alpha glucose.
Okay, dia sama dengan starch sebab dia adalah major storage. Dia storage ni dia memang biasa guna alpha glucose. Okay, major storage in animal, Animal cell. bond, sama Alpha juga 1 tadi, 4 Same as alpha 1 4 and alpha 1 1 6. 6. Glycosidic linkage. What is the structural difference between glycogen and amylopectin? Semua sama macam yang awak nampak tadi. Ini adalah amylopectin and this one is glycogen. What's the difference? Okay, kalau amylopectin, kalau glycogen ni adalah highly branched. Saya pernah baca yang mana every 10 glucose, every 10, nak kata every repeating 10 there is a branch for the glycogen. While for the amylopectin, every 25 baru ada branch. Okay, bolehlah nampak beza dekat situ In terms of branch, glycogen is highly branched. Okay, and then for cellulose, monomer cellulose is beta glucose. beta glucose. Beza pula dengan yang lain. Cellulose is not storage, so it is beta glucose. The structural component is strong and hard. It is the structural component for the cell wall, plant cell wall. Okay, it is strong and hard. Kenapa? Lepas ni kita tengok. Cuba tengok bond dia. Dia ada bond apa ni? Dia pakai apa bond dia? Hydrogen bond. beta One. 1 4 Beta 14 glycosidic linkage. Lagi Beta satu. 1 4 glycosidic linkage. Yes, beta 14. Another one yang menyebabkan dia strong. hydrogen bond. hydrogen bond Dia ada hydrogen bond kat sini. Hydrogen bond. Yeah, hydrogen bond. Okay, kalau cellulose ni sebenarnya dia ada linear structure. Awak boleh tarik-tarik. Contohnya adalah kalau awak pegang cotton. Kan, awak pegang cotton, kapas, awak sebenarnya boleh tarik dia into a linear benang. Okay, tapi kenapa dia macam nampak complicated? Because of the hydrogen bond. They hold the structures together. Dia tak ada branch. Okay, dia tak ada branch. Tapi dia nampak complicated because of the hydrogen bond. Okay, so kita kena identify. What is A, class? Glycogen. Glycogen. What is B? cellulose Cellulose. What is C? Cellulose. polysaccharide Amylose. 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 B? Amylopectin. Amylose. Okay, next. Why starch and glycogen are suitable as storage? Because they are? Kenapa? Soluble. They're soluble in water. Large Maybe? and compact molecules. Yes, they are large. They are large and compact molecule. This is why. Okay. Alright. And then soluble in water. Starch is insoluble in water. Starch is insoluble in water. Sebab itulah dia sesuai. Okay. Beza dia pula adalah starch ni kenapa it should be insoluble in water because it won't affect water potential. Dia takkan affect water potential. Apa ya kalau in Malay water potential kau belajar apa? Bahasa Melayu? Ada tak pernah belajar tak water potential? Tak ada water potential. Okay, tak apa abaikan. Nanti kita akan belajar chapter tu. Okay, and then between A, B and A, B, C, D. Cuba tengok. Insoluble in water, which one? Bukan which one, probably which two? Yang mana insoluble in water? C and D Starch. Starch. Teka A, B, C, D. Saya nak tengok orang boleh recall tak? C and D C? C and D? yeah Ada lagi tak? A A. B. Kenapa A? Kenapa A salah? Ini apa? Ini adalah glycogen. Glycogen is soluble in water. Awak kena recall balik. Store in liver. Yang mana?
Glycogen. A. Okay. Glycogen yang mana? Glycogen is A. To make cotton yang mana? B. 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 As the component of cell wall. B. B. E. Okay. B. Unbranched. Yang mana unbranched? C. And B. C. B. Cannot be digested by human. B. C. B. B. Sebab dia adalah B. cellulose. Ha, ni awak kena sterilize. Why? Why we cannot digest cellulose? Cell wall. We don't have the enzyme Because we don't cellulase. have cellulase enzyme. Tapi macam mana kalau awak makan pula, we eat vegetables and vegetable has a lot of cellulose. So what happened to the, Kita ada bakteria. kita tak ada bacteria, yes, kita tak ada bacteria to produce cellulase. We don't have the bacteria, even the cellulase enzyme. So what happened to the cellulose? Bila dia masuk dalam perut, what will happen? We remove as Excreted. pieces. Yes, it will be excreted or it will be removed melalui excretion. So sebenarnya cellulose ni contohnya adalah kita nak kata dia fiber, lebih mudah fiber. So fiber tu sangat penting in our diet, daily diet. It is very important. Why? Because it will enhance digestion. It will facilitate, memudahkan digestion kita. Dia akan keluar, dia akan menyebabkan mudah excretion kita, defecation. Defecation adalah a part of awak cari